warahmatullahi dan salam sejahtera khasnya kepada pengurus kursus iaitu yang berbahagia Dr. Sheikh Abdullah bin Hassan Maidin. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan kumpulan kami iaitu kumpulan The Black Summer. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan bagi kursus JUR 102 Penghayatan Etika dan Peradaban. Kumpulan kami akan membahaskan tentang tajuk Penghayatan Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia. Saya Siti Fairuz binti Abdullah, nombor matrik JK/13029/19 akan bertindak sebagai moderator. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pelajar sahaja dan saya mohon untuk rakan-rakan saya memperkenalkan diri mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengurus kursus iaitu yang berbahagia Dr. Sheikh Abdullah bin Hassan Maidin dan penonton video pembentangan ini. Saya Masri Azhar bin Cik Nan, nombor matrik JK12833/19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pensyarah kursus iaitu yang berbahagia Dr. Sheikh Abdullah bin Hassan Maidin dan penonton video pembentangan ini. Saya Zamri bin Sa'an dan nombor matrik saya ialah JK13060/19. Terima kasih saudara Masri dan Zamri yang akan bertindak sebagai panel bagi forum tugasan ini. Untuk makluman semua, tugasan ini dilaksanakan secara bersama ibarat pepatah Melayu, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Tanpa melengahkan masa, mari mulakan pembentangan tugasan yang bertajuk Penghayatan Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia. Sebagai permulaan, etika dan peradaban perlu dihayati dan difahami dalam masyarakat majmuk di Malaysia bagi memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal dalam menempuh kehidupan yang kian mencabar. Konsep etika dan peradaban adalah bersifat universal yang terdapat dalam setiap masyarakat. Menurut C. Wright Mills, seorang ahli sosiologi Amerika, beliau menyatakan tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berlain antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain. Ia bergantung kepada perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat tersebut. Saudara Masri, apakah yang dimaksudkan dengan konsep yang beliau cuba sampaikan ini? Terima kasih saudari Siti Fairuz. Penjelasan tentang konsep penghayatan etika dan peradaban yang terdapat dalam dinamika masyarakat majmuk Malaysia menjadi teras utama dalam menjalankan tugasan ini. Proses yang ditempuhi oleh Malaysia melalui susun masa evolusi sejarah bermula dari era pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Jadi sudah semestinya pendekatan perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat mempengaruhi etika dan peradaban. Setelah memahami ketiga-tiga konsep ini, barulah penghayatan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian dapat dikupas dalam konteks mendalami kesepaduan dan bangsa Malaysia berlandaskan Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana negara. Ini bermakna 3 teras utama iaitu penghayatan, etika dan peradaban perlu dihayati dan difahami terlebih dahulu oleh setiap rakyat Malaysia. Mungkin saudara Zamri boleh mengupas tentang sejarah masyarakat majmuk di Malaysia yang terbentuk dengan cara melihat kepada 3 fasa perkembangan sejarah yang telah disebutkan tadi. Terima kasih saudari moderator. Sejarah masyarakat majmuk di Malaysia merupakan satu catatan yang panjang. Kita dapat melihat bahawa negara mempunyai masyarakat majmuk sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka yang dibina oleh para mesyuara pada awal kurun ke-15, iaitu sekitar tahun 1400. Peradaban yang bermula di Melaka menjadi titik tolak dan menjulang jati diri kepada perkembangan peradaban Melayu. Sejarah peradaban Melayu kemudiannya memasuki era zaman kolonial di mana kedatangan pedagang Eropah seperti Portugal, Belanda, Spanyol, Perancis dan Britain. Kedatangan mereka adalah untuk menguasai jalan perdagangan ke timur, menyebarkan agama Kristian dan mendapatkan sumber teh, rempah ratus dan sutera. Kedatangan bangsa Eropah ke tanah Melayu telah melengkapkan masyarakat plural ketika itu, tetapi masyarakat yang wujud mulai berangsur-angsur lenyap dengan kemunculan masyarakat pluralistik hasil penjajahan barat ke atas tanah Melayu pada tahun 1511. Kemudian kita beralih ke fasa zaman pasca kolonial. Senario yang terjadi di dalam zaman pra-kolonial dan kolonial telah membawa kepada zaman pasca kolonial atau
yang dikenali era moden. Masyarakat Malaysia telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Nilai etika dan peradaban telah bercampur baur. Ini wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita hingga ke hari ini. Baiklah, saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Zamri berkaitan sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Sedikit informasi yang saya tahu tentang zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana Empayar Melaka digelar sebagai The Venice of East disebabkan oleh pemerintahan Melaka mengamalkan dasar pintu terbuka dan pemerintahan formal berdasarkan hukum kanun Melaka itu sendiri serta Undang-Undang Laut Melaka. Manakala pada zaman kolonial pula, khususnya ketika kedatangan bangsa Portugis adalah didorong dengan matlamat 3G, iaitu gospel agama, goal ekonomi dan juga glory politik. Sekarang kita beralih kepada penghayatan konsep peradaban dan konsep etika. Di manakah permulaan kedua-dua konsep ini dan apakah justifikasi tentang keperluan penghayatan kedua-dua konsep ini? Mungkin Saudara Masri boleh jelaskan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, peradaban yang terbina adalah hasil daripada pencampuran pelbagai peradaban yang telah wujud sejak zaman tradisional. Kemasyhuran Melaka telah menarik minat kedatangan saudagar dari seluruh pelosok dunia dan ini menghasilkan satu bentuk interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka. Perkataan peradaban merupakan kata terbitan daripada kata dasar iaitu adab. Adab diertikan sebagai tingkah laku, budi pekerti, kesopanan yang tinggi dan berbudi bahasa. Adab diperkukuhkan dengan adat istiadat dan adat resam. Adat resam ialah adat, tertib dan tata cara yang menjadi kebiasaan suatu etnik masyarakat. Manakala adat istiadat adalah berbentuk peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat. Masyarakat Melayu tradisional amat berpegang kuat pada adab. Sebab itulah ada peribahasa klasik yang berbunyi, biar mati anak, jangan mati adat. Konsep etika ini sebenarnya tidak pernah wujud ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebenarnya, etika masih merujuk kepada konsep yang sama dengan adab. Konsep etika wujud ketika zaman kolonial, bila kedatangan Portugis, Belanda dan Inggeris. Pemikiran etika telah dimasyhurkan oleh ahli falsafah Yunani kuno iaitu Aristotle. Walau bagaimanapun, saya tertarik apabila membaca satu baris kata-kata daripada Aristotle di dalam karya klasik beliau yang berbunyi, adab dan sopan lebih penting daripada makan dan minum. Secara signifikannya, sejarah kemunculan konsep etika dalam peradaban barat berlaku ketika bangsa ini menghadapi krisis moral yang teruk, termasuk krisis ekonomi, sosial dan budaya. Kita dapat perhatikan apa yang berlaku di barat pada zaman kebangkitan semula seperti Enlightenment, zaman revolusi Perancis dan zaman revolusi industri. Ketika zaman ini, bangsa barat telah mempraktikkan konsep etika sebagai teras pemulih jati diri masyarakat mereka. Konsep ini kemudiannya diserap secara halus, yakni sedikit demi sedikit ke tanah Melayu semasa zaman kolonial dan ia kekal hingga ke zaman pasca kolonial atau zaman moden. Jadi, begitulah asal-usul konsep peradaban dan etika di mana kedua-dua konsep ini membawa maksud yang sama. Oleh sebab itu, masyarakat Malaysia sehingga ke hari ini sering terkeliru dengan konsep etika dan adab. Jika dilihat dalam konteks zaman moden ini, konsep etika telah dikembangkan dengan pendekatan kepada prinsip moral, nilai baik yang terzahir dalam tingkah laku seharian kita tanpa perlu disuruh yang membawa maksud signifikan iaitu integriti. Jadi, bagaimana pula dengan kepentingan penghayatan etika dan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia? Boleh Saudara Zamri jelaskan? Terima kasih saudari moderator. Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat majmuk di Malaysia, adalah menjadi kewajipan untuk menghayati etika dan peradaban. Manusia dijadikan oleh Allah SWT dengan keupayaan untuk belajar dengan berbagai cara iaitu mendengar, melihat, berfikir dan akhirnya dizahirkan dalam tingkah laku bagi menjalani kehidupan seharian sehinggalah kita meninggal dunia. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud jagalah dirimu baik-baik. Usahakanlah kemuliaanmu kerana engkau dipandang mulia. Engkau dipandang manusia bukan kerana rupa tetapi kerana kesempurnaan budi dan adab.
Menguasai etika dan peradaban bermakna kita berusaha untuk menjadi seorang manusia yang baik. Justru menghayati etika dan peradaban dalam negara kita ini dapat menjadikan kita mengenal asal usul adab, adat resam dan adat istiadat pelbagai masyarakat majmuk yang telah diwarisi daripada generasi terdahulu. Penghayatan etika dan peradaban akan membentuk insan yang berkepribadian yang tinggi, saling menghormati, kehidupan yang harmoni dan akhirnya membina negara bangsa yang hebat. Baiklah, kita telah menjelaskan konsep penghayatan, etika dan peradaban serta kepentingannya dalam masyarakat majmuk. Sekarang kita teruskan forum ini dengan melihat kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Bagaimanakah proses ini berlaku dan adakah ia terbentuk secara semula jadi ataupun dibentuk oleh masyarakat itu sendiri? Silakan Saudara Masri. Terima kasih Saudari Siti Fairuz. Pada dasarnya, penduduk asal di semenanjung Malaysia ialah masyarakat Bumiputera seperti Melayu, Jahud, Semelai dan sebagainya. Selain itu, wujud kaum lain seperti Cina, India, Sing, Siam dan Indonesia yang berpindah ke Malaysia. Hasil daripada proses interaksi dan asimilasi antara kaum-kaum ini, maka wujudlah masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini bukan satu proses yang mudah dan singkat, tetapi ia memakan masa beratus-ratus tahun. Kesan kemajmukan tersebut menyebabkan Malaysia menjadi sebuah negara multi-etnik dan multi-budaya. Di semenanjung Malaysia, kepelbagaian ini menghasilkan suatu bentuk masyarakat yang mempunyai ras yang berbeza seperti masyarakat Melayu Arab, masyarakat peranakan Cina iaitu Baba dan Nyonya, masyarakat India Muslim, masyarakat Melayu Jawi dan masyarakat Serani. Bagi negeri Sabah, penduduk majmuknya terdiri daripada 30 suku kaum yang bertutur dalam 80 dialek tempatan. Masyarakat Bumiputera Sabah terdiri daripada 3 golongan yang besar iaitu kaum Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Suku kaum minoriti pula terdiri daripada Ilenom, Bisaya, Kadazan, Orang Sungai, Sulu, Suang Laut, Melayu Brunei dan lain-lain. Di Sarawak pula, Bumiputeranya terdiri daripada kaum Iban, Melanau, Bidayuh, Murut, Kayan, Kenyah, Kelabit, Bisaya, Punan, Melayu, Cina, India dan lain-lain Bumiputera. Orang Ulu di Sarawak adalah satu istilah yang digunakan secara kolektif bagi merujuk kepada suku kaum yang mendiami hulu sungai pendalaman Sarawak. Setiap suku kaum mempunyai dialek, budaya dan cara hidup yang tersendiri. Terima kasih Saudara Masri. Sesungguhnya Malaysia adalah bumi yang bertuah kerana terdapat berbilah bangsa, agama dan bahasa yang hidup dalam keadaan aman damai, tiada sebarang kontroversi dan juga pergaduhan etnik. Jika dilihat dalam senarai pendekatan, penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia yang telah disampaikan oleh kumpulan kami tadi, terdapat 4 pendekatan penghayatan etika dan peradaban iaitu berasaskan prinsip agama Islam, rukun negara, sistem demokrasi dan juga konsep semangat patriotik. Namun, tidak semua pendekatan ini akan dibentangkan. Walau bagaimanapun, saya menjemput Saudara Zamri untuk mengupas salah satu pendekatan ini. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Moderator. Saya memilih untuk membentangkan pendekatan penghayatan etika dan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia berasaskan prinsip agama Islam. Agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam seperti mana yang terkandung di dalam perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan 1957. Sungguh pun demikian, penganut agama lain adalah bebas mengamalkan agama masing-masing. Pengamalan nilai-nilai agama Islam yang universal menjadi asas dalam usaha ke arah pembentukan identiti dan perpaduan yang konsisten bermula daripada sejarah Tanah Melayu. Pembentukan Malaysia pada 16 hari bulan 9 tahun 1969 dan kekal hingga kini. Islam iktiraf kemuliaan setiap manusia tanpa mengira kaum dan tidak boleh berlaku perbezaan atau penafian hak berdasarkan kaum. Kepelbagaian dan perbezaan itu bukanlah faktor untuk bersengketa atau bermusuhan. Sebaliknya, kita perlu mengenali antara satu sama lain. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan
dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunannya atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Dari perspektif agama Islam, nilai-nilai Islam yang disarankan bagi mengukuhkan hubungan masyarakat seperti nilai kebijaksanaan, nilai kesyukuran, nilai kerjasama, nilai keikhlasan, nilai kemaafan dan sebagainya. Terima kasih kepada Saudara Zamri di atas pencerahan pendekatan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia berasaskan prinsip agama Islam. Namun, salah satu asas yang menjadi dasar kepada wujudnya perpaduan di kalangan masyarakat majmuk iaitu sifat toleransi dalam beragama. Toleransi juga membawa maksud kebebasan untuk mana-mana agama mengamalkan ajaran masing-masing selagi ia tidak mengganggu ketenteraman individu dan juga agama lain. Kesefahaman kepada pengaruh dan peranan nilai agama itu sendiri mewujudkan masyarakat yang mampu bekerjasama dan juga berinteraksi. Kebebasan agama adalah satu perwatakan utama negara Malaysia dalam kepelbagaian agama dan masing-masing mempunyai hak untuk mengamalkan ajaran agama secara harmoni. Bagaimana pula cadangan Saudara Zamri mengenai pendekatan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia? Baiklah, Saudari Siti Fairuz, di sini saya ingin memberikan dua cadangan penghayatan etika dan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia. Pertama, penerapan nilai-nilai positif melalui pendidikan formal, di mana pendidikan formal perlu menerapkan nilai-nilai positif berkaitan budaya dan peraturan iaitu moral value yang mengawal tingkah laku manusia. Kedua, penerapan nilai-nilai murni bermula dari akar ubi, di mana peranan ibu bapa atau keluarga untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Ini kerana ibu bapa dan keluarga merupakan rujukan pertama atau ejen sosialis kepada anak-anak dalam membentuk sasiah diri. Hatta peranan ibu bapa dan keluarga dalam membentuk aspirasi etika dan peradaban agar integrasi negara dapat dimantapkan menerusi nilai-nilai patriotisme. Baik, terima kasih Saudara Masri. Bagaimana pula cadangan daripada Saudara Zamri tentang penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia? Silakan. Pada pandangan atau cadangan daripada saya, pertama, media massa sebagai platform penghayatan etika dan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia kerana media massa merupakan alat atau instrumen terpenting yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat, membina persepsi dan membentuk sikap masyarakat tentang maklumat yang disampaikan. Salah satu contoh terbaik adalah seperti pembikinan filem Upin dan Ipin, di mana boleh dikatakan watak-watak kartun yang diadaptasikan di dalam filem tersebut menggambarkan masyarakat majmuk di Malaysia. Cadangan kedua saya adalah kerajaan harus mengekalkan momentum masyarakat majmuk di Malaysia itu sendiri. Kerajaan harus proaktif dan memberi kesedaran terhadap keperluan memahami dan mengambil kira kehadiran etnik-etnik lain telah memberi idea kepada kerajaan Malaysia untuk mengadakan program yang dapat mengeratkan perpaduan kaum. Peranan kerajaan mengekalkan momentum hubungan etnik harus terus berjalan memandangkan Malaysia sedang bergerak ke arah modernisasi yang pesat. Baiklah, terima kasih Saudara Zamri di atas dua cadangan yang telah dibentangkan itu tadi. Kini, kita telah berada di akhir sesi forum perbincangan mengenai penghayatan dan etika dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Sebelum saya melabuhkan tirai, secara kesimpulannya sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah berusaha untuk mengekalkan keamanan dalam negara dengan menghormati prinsip rukun negara, perlembagaan persekutuan dan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Amalan ini akan melahirkan individu yang bertanggungjawab, positif serta berfikiran rasional. Sekiranya terdapat sebarang masalah ataupun ketidakpuasan melibatkan hal negara,
Perkara ini hendaklah diselesaikan menggunakan platform yang betul. Ini bertujuan untuk mengelakkan tanggapan negatif serta imej buruk kepada negara yang mempunyai masyarakat majmuk, beradab dan beretika. Semoga kita berjumpa lagi di forum yang lain. Akhir kata daripada saya yang mewakili kumpulan The Black Summer, biar mati anak, jangan mati adat. Assalamualaikum dan juga bye-bye.